Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kenapa kita perlukan sabun untuk mencuci pakaian? Okey, ini kerana di dalam sabun terdapat pelbagai jenis enzim yang akan mempercepatkan proses untuk menanggalkan kotoran dari pakaian. So, yang pertama, mungkin dalam pencuci ini deterjen mengandungi enzim amilase untuk mencuci kesan ataupun kotoran daripada kanji. Okey, ataupun yang kedua mungkin protein, lemak ataupun lemak. Kalau protein contohnya kotoran darah. So bahan enzim yang diperlukan adalah protease lah, enzim protease untuk mencuci kesan yang disebabkan oleh bahan yang berpunca bersumbernya adalah protein. Kemudian lipase, lemak. So enzim untuk menghilangkan kotoran minyak katakan adalah lipase. Dan ketiga-tiga enzim ni bertindak balas secara optimum pada suhu 37. Jadi kalau kita nak pakaian tu cepat bersih, mencuci dengan lebih bersih, mungkin kita boleh menggunakan air suam untuk mencuci pakaian. Okey, enzim intrasel dan ekstrasel. Okey, so di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat membezakan di antara enzim intrasel dan ekstrasel serta menerangkan mekanisme tindakan enzim dan penghasilan enzim di luar sel. Okey, so mula-mula sekali kita akan tengok enzim intrasel. Apa yang dimaksudkan dengan in? In maksudnya dalam. So, enzim intrasel bermaksud dihasilkan di dalam sel dan berfungsi juga di dalam sel itu sendiri. Okey, itu ialah enzim intrasel ataupun enzim yang digunakan sendiri oleh sel itu sendiri. Okey, contoh enzim intrasel ialah enzim hexokinase yang digunakan semasa respirasi sel. Okey, itu ialah contoh bagi enzim intrasel. Okey, kemudian kita ada enzim ekstrasel. X maksudnya exit, keluar. So, enzim ekstrasel sebenarnya enzim yang dihasilkan dalam sel tetapi dia akan bawa keluar supaya enzim ni boleh berfungsi. So, maksudnya fungsinya adalah di luar sel. Okey, contoh enzim ekstrasel kita tengok kat sini adalah tripsin. Enzim tripsin sebenarnya dihasilkan di pankreas ataupun erti kata lainnya pankreas sebenarnya menghasilkan banyak enzim termasuklah tripsin tetapi digunakan ataupun berfungsi di dalam duodenum untuk mencernakan polipeptida. Okey, itu ialah enzim ekstrasel. Okey, tengok bagaimana enzim ekstrasel terhasil. Yang pertama nukleus, kita tahu nukleus membawa maklumat. So dia akan hantar maklumat ke ribosom. Kita tahu dah fungsi ribosom untuk mensintesi protein. Okey, so dia bagi arahan pada protein, pada ribosom sintesi protein, kemudian dia akan hantar maklumat tu ataupun protein yang telah disintesis ke jalinan endoplasma kasar. Kita tahu jalinan endoplasma kasar berfungsi untuk mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Dihantar ke jasad Golgi. Macam mana nak hantar ke jasad Golgi? Melalui vesikel angkutan. Kemudian jasad Golgi pula dia akan mengubah suai, memproses dan membungkus. Okey, mengubah suai maksudnya protein tadi dia akan ubah jadi enzim. Baru dia hantar keluar melalui vesikel rembesan. Sebab tu kita tengok kat situ nombor 5 tu adalah vesikel rembesan. Okey, so mekanisme tindakan enzim. Kita tahulah mekanisme tindakan enzim. Sebelum ni kita tahu hipotesis mangga dan kunci. Maksudnya satu enzim hanya untuk satu substrat. Okey, ini kerana tapak aktif enzim adalah spesifik dan ini yang menyebabkan enzim bersifat spesifik terhadap substrat tertentu sahaja. Okey, so kalau kita tengok kat sini untuk substrat warna dan warna putih pula. Okey, warna kuning. Kalau kita tengok substrat yang berwarna kuning tu, okey, di hujung ataupun di akhir tindak balas dia telah berubah menjadi dua bahan yang berbeza. Itu adalah substrat. Maksudnya bentuk akhir dia berubah. Bertukar menjadi hasil lah. Enzim bentuk yang merah tu dia kekal. Macam itulah dia. Saiz sama, bentuk yang sama. So bila bentuk tidak berubah di awal dan di akhir tindak balas itu adalah enzim. Dan yang tengah-tengah nombor 2 tu enzim substrat kompleks. Okey, tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan sebenarnya adalah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan substrat.
Okey, supaya menghasilkan dua bahan barulah, dua hasil maksudnya. Paling kurang lah tu. So, dia memerlukan tenaga. So, kalau kita tengok kat sini perbandingan tenaga pengaktifan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil baru dengan kehadiran enzim ataupun tanpa kehadiran enzim. Tanpa kehadiran enzim, kadar tenaga yang diperlukan lebih tinggi berbanding tindak balas yang menggunakan enzim. So, saya ambil contoh kalau nak cuci pakaian. Kalau kita guna sabun, mungkin kotoran akan lebih cepat hilang. Okey, sekarang sampai lagi faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim. Okey, di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim serta dapat menyatakan apakah keadaan yang sesuai untuk aktiviti enzim. Okey, yang pertama kesan suhu. Kalau tengok kat sini, puncak ataupun tindak balas enzim adalah optimum pada suhu 37. Ini kerana lazimnya enzim wujud di dalam organisma hidup. Contohnya manusia lah, suhu badan manusia adalah 37. Ini kerana apabila suhu terlalu tinggi, tapak aktif enzim akan ternyah asli ataupun berubah lah. Okey, ini bermaksud tindak balas tidak dapat berlaku kerana substrat tidak dapat ataupun tidak sepadan dengan tapak aktif enzim. Okey, kemudian faktor yang kedua adalah pH. Ada 3 pH utama, asid, neutral dan alkali. Okey, asid contohnya enzim peksin yang berada di dalam perut. So, pH optimum untuk tindak balas enzim peksin ialah 2. Manakala untuk enzim amilase, kita tahu amilase ni berada di dalam mulut, ileo lah. Okey, so dalam saliva tu, jadinya tindak balas ni optimum pada pH neutral, 7. Okey, kemudian trypsin dalam duodenum. So, tindak balas ni optimum pada pH alkali lah. Okey, kesan kepekatan substrat. Okey, so semakin banyak substrat, so apa akan berlaku terhadap kadar tindak balas enzim. So, kalau banyak substrat, kadar tindak balas juga akan bertambah. Tapi, ada faktor panghat lah. Okey, kesan kepekatan enzim. Semakin banyak enzim, semakin bertambah kadar tindak balas lah. Okey, contohnya kalau sabun tadi, semakin banyak sabun yang kita gunakan, semakin cepatlah tindak balas hilang. Ataupun semakin cepatlah kotoran hilang. Okey, so kita akan tengok aplikasi enzim. Yang pertama adalah, maksudnya apa yang kita guna dalam kehidupan harian kita. Okey, sebenarnya enzim ni memang wujud di kita. Yang pertama, enzim pencernaan dalam perubatan. Maksudnya sebenarnya ubat ni ada setengah dari kapsul kat luar tu. Okey, kapsul tu sebenarnya berfungsi untuk melindungi ubat yang terdapat dalam kapsul tu. Mungkin mengelakkan bertindak balas dengan asid di perut. Okey, kemudian kita ada enzim yang terdapat dalam deterjen macam saya tunjuk tadi. Sebenarnya dalam deterjen tu, dalam pencuci ada enzim amilase untuk kotoran kanji, lipase untuk kotoran lemak, selulis untuk mungkin daripada dinding tumbuhan, protease untuk kesan daripada protein contohnya darah. Okey, enzim pektinase dan selulis dalam penghasilan jus buah-buahan. Ini kerana okey, buah-buahan, kita tahu buah mesti ada dinding sel. So, diperlukan selulis lah, enzim selulis untuk mencernakan selulosa yang terdapat pada dinding sel. Okey, kemudian enzim trypsin untuk penghasilan produk kulit. Ini bertujuan, trypsin untuk protein, untuk menanggalkan mungkin ada bulu-bulu yang melekat pada kulit tersebut. Itu kegunaan enzim trypsin untuk meleraikan kulit, bulu dari kulit. Okey, dan enzim papain, ini yang biasa diamalkan oleh orang-orang tua untuk melembutkan daging. Maksudnya dia akan perap dulu daging tu dengan papain. Papa tu maksudnya papaya. So, enzim papain ni kita boleh jumpa dalam betik lah. Dia akan perap dengan betik.